Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, dapat jumpa semula. Rasanya kalau di blog F ni dah 4 bulan ke atau 5 bulan kita tak ada kuliah. Dan bulan ni lepas PKPB ni kita dapat sambung balik. Moga-moga hari ni surau tutup pula, ada kerja-kerja sanitasi. Jadi kita sambung kitab yang selalu kita buka secara bulanan, muka surat 87. Kitabnya ditulis oleh Syekh Jalaluddin As-Sayuti. Pada tajuknya dikatakan ziarah ke alam barzah. Ziarah ke alam barzah. Jadi dalam ni dia membawa diri kita, kitab ni dia bawa hati kita untuk kita melihat sejenak, merenung sejenak, memerhatikan sebentar. Itu nama dia ziarah. Ziarah ni kita patah balik. Kita kalau pergi ziarah orang, kita tak duduk situ, kita pergi datang balik. Jadi sekarang ni kitab ni sebenarnya yang kita dah baca dah lama dah kat sini. Dia bawa kita tengok barzah ni macam mana, yang diceritakan oleh Rasulullah, yang diceritakan dalam Quran ke, yang diceritakan oleh para sahabat, para ulama. Ziarah barzah ni macam mana cerita dia, apa kisah dia, untuk kita tahu. Inilah yang diceritakan oleh Rasulullah. Inilah perkara gaib yang wajib kita yakini sebagai salah satu daripada bab-bab beriman kepada hari akhirat. Okey, muka surat 87. Pada tajuk kecil, berbagai kisah tentang orang mati. Itu dia punya tajuk kecil. Berbagai kisah tentang orang mati. Seorang sahabat bernama Al-Bara' ibni Azib. Al-Bara' ibni Azib ni kalau kita sebut, kita akan biasa dengar dia menceritakan tentang alam barzah. Dia hadis yang menceritakan tentang alam barzah. Seorang sahabat bernama Al-Bara' ibni Azib berkata, diceritakan kisah dia, kami pernah pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melawat jenazah seseorang daripada kaum Ansar. Maknanya Bara' ibn Azib ni dia kata dia dengan Nabi pergi lawat jenazah orang Ansar. Yang kita tahu dulu ada dua golongan yang Rasulullah sebut, satu Muhajirin, satu Ansar. Jadi dia pergi melawat jenazah seorang Ansar. Maka sampai jenazah tu mereka pun hantar, kami pun ikut menghantar jenazah itu sampai ke kubur. Ini sahabat yang cerita ni. Ketika jenazah tersebut dimasukkan ke lubang kubur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dekat kawasan kubur tu, dan kami pun ikut duduk di sekeliling Rasulullah, sekeliling beliau. Bagaimana keadaan sahabat-sahabat ni duduk? Al-Bara' ibn Azib ni kata, duduknya mereka seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung. Maknanya duduk tak gerak. Kalau duduk gerak, burung lari. Duduk ni tak gerak. Bagaimana diceritakan sahabat-sahabat solat, lamanya berdiri dan tetapnya badan mereka hingga burung boleh hinggap atas kepala mereka, atas bahu mereka. Kerana burung ingat tiang. Tetapnya mereka dalam solat ni, burung macam ingat tiang ke apa ni, dihinggap atas kepala, hinggap atas bahu. Jadi kedudukan duduk ni, Al-Bara' ibn Azib ni kata, duduknya kami ni seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung. Dia diam duduk diam. Maknanya tak adalah berbual-bual. Kalau berbual larilah burung. Duduk diam. Sementara di tangan beliau ni Rasulullah, terdapat tongkat yang dihentak-hentakkan ke tanah. Rasulullah ni dia pakai tongkat. Dia pakai tongkat, dia hentak-hentaknya ke tanah. Itu salah satu sunnah Rasul ni, mereka memakai tongkat lah. Kita nampak kawan kita kadang pakai tongkat. Padahal kaki tak sakit sangat. Mungkin kaki tak sakit langsung.
Lepas tu dalam kitab Jawharul Mahub dikatakan Imam Syafi'i ditanya kenapa, wahai tuan, kenapa tuan bertongkat sedangkan kaki tuan masih sihat? Dia kata supaya aku tidak dikategorikan sebagai orang yang sombong. Kenapa? Dalam kitab Jawharul Mahub kata orang yang dah usia 40 dia tak pakai tongkat, dia dikatakan orang yang sombong. Begitu pula diceritakan dalam kitab. Tapi sekarang ni kalau pakai tongkat, lalu orang memang dah sakit teruk lah, dah sakit, kaki dah tak berapa kuat buat pakai tongkat. Sedangkan itulah sunnah para rasul. Lepas tu kita kata tongkat Nabi Musa pakai tongkat. Padahal dia gagah lagi. Kenapa? Itulah sunnah para rasul zaman dahulu. Sunnah mereka. Rasulullah ni di tangan beliau terdapat tongkat yang dihentak-hentakkan ke tanah. Kalau kita baca hadis dalam kitab Mustikah Hadis, dikatakan Rasulullah ni dia ambil kayu dan dia cocok-cocok ke tanah. Dia hentak-hentak ke tanah. Lebih kurang samalah cerita ni. Rasulullah ambil hentak-hentak ke tanah. Kalau kita dah nak buat pun tak ada salah apa. Rasulullah buat. Kenapa Rasulullah buat? Mari kita tahu, kita buat je. Macam mana Ibnu Mas'ud. Kita dengar cerita Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni dia ni dikatakan dulu guru kami kata dia ni rendah. Tinggi dia 3 hasta je. Dan bila dia jalankan Rasulullah, dia jalankan Rasulullah pada satu tamar yang tumbang, Rasulullah tunduklah, Rasulullah tinggi. Takutlah kepala kena batang tamar yang rebah. Tapi dia pun tunduk. Sedangkan dia rendah. Bila Rasulullah wafat, dia jalan-jalan kawasan tu dengan para sahabat tunduk, dia pun tunduk. Para sahabat kata, wahai Ibnu Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, kenapa kau tunduk? Kau tak tunduk pun kepala kau tak kena, sebab dia rendah. Dia katakan tinggi dia 3 hasta je. Guru kata 3 hasta, dia gini kot, 4 kaki je. 4 kaki lebih. Tapi dia tunduk. Kenapa dia tunduk? Dia kata aku tak kira. Aku lihat Rasulullah tunduk, aku tunduk. Kenapa? Aku nak ikut apa saja dia buat. Kalau sekarang orang kata fanatik lah. Orang kata fanatik lah. Tapi sahabat tu dia ikut. Bagaimana Sayyidina Ali dan Bilal bin Rabah. Pernah dicerita dalam kitab. Guru kami pernah baca dalam kitab tu dulu. Sayyidina Ali dengan Bilal bin Rabah ni duduk sebelah Rasulullah. Lepas tu tiba tengok Rasulullah senyum. Dan mereka senyum. Rasulullah tanya, kenapa kamu senyum? Tak ada apa. Habis kenapa kamu senyum? Sebab kamu senyum pada Rasulullah. Tengok Rasulullah senyum, dia senyum. Dia pun tak tahu kenapa Rasulullah senyum. Ni dia kata dia sangat mengikuti akan Rasulullah ni sampai tahap tu lah. Sampai tahap tu. Taatnya mereka ni, kasihnya mereka ni, tirunya mereka dengan Rasulullah. Tiru. Sahabat tengok Rasulullah suka makan labu, wah ramai suka jadi makan labu. Kenapa? Sayangnya, nak ikut kalau boleh setiap detik, setiap benda, setiap yang dia pakai, setiap yang dia makan, setiap yang dia jalan, setiap nafas yang ditarik, hela-hela nafas yang berada, Rasulullah buat, mereka nak buat. Begitu sahabat dulu. Layaklah mereka ini Allah gelar radhiyallahu an. Allah redha pada mereka. Begitu. Jadi Al-Bara Ibn Azib ni dia punya kasih pada Rasulullah ni, dia perhati Rasulullah buat apa. Lepas tu dia boleh cerita. Dia tengok Rasulullah buat apa. Kenapa dia tengok? Dia nak ikut. Dia nak jadi followers. Dia nak ikut. Dia tahu apa jua yang Rasulullah buat mesti baik. Kenapa Rasulullah buat ini berdasarkan wahyu. Dia tak ada buat benda sia-sia. Sebab tu kalau kita belajar tauhid, Rasulullah ni dikatakan sifat Nabi ni dia ada sidik, tabligh, fatanah, amanah. Amanah ni dia konsep dia luas lah. Kita tak boleh faham amanah yang kita kata lah. Dia tak rasuah, itu memanglah. Amanah dalam kitab tauhid ni, Rasul ni dia tak buat 3 perkara. Satu benda haram, satu benda syubhat, benda haram dan syubhat, satu benda makruh pun Rasul-Rasul ni bukan tak buat. Dia tak tergerak hati nak buat langsung. Benda makruh pun tak ada. Dan lagi satu, benda-benda yang menyalahi yang utama pun tak buat. Contoh menyalahi yang utama ni apa? Sembahyang witir 1 rakaat. Ini menyalahi yang utama. Dia bukan makruh, menyalahi yang utama. Yang utama dia, paling kurang dia 3 rakaat. Kalau buat 1, menyalahi yang utama. Ini pun Rasulullah tak buat. Jadi kita tak boleh kata Rasulullah tu masa dia pergi kat sini, para sahabat tengok, dia ambil tongkat dia hentak-hentak kat tanah. Kita kata Rasulullah buat benda sia-sia. Tak boleh cakap itu. Ada sebab. Yang mungkin kita tahu dan mungkin atau ada orang tahu kemudian dan orang tak tahu. Itulah hikmah dia. Sebab tu dalam kitab
usul tahqiq kata engkau kena beriman pada benda yang kau lihat hikmah dan pada benda yang kau tak tahu hikmah. Kita tak tahu kenapa Allah jadikan ini, tak tahu, beriman aja. Sampai tahap tu kena dikatakan iman. Apa yang kita kenapa Allah tahu, ni kita beriman. Tidak, beriman juga. Tak tahu, beriman juga. Tu dia kata tu. Maka bila Rasulullah dah hentak-hentak ke tanah, Rasulullah mengangkat kepala dia. Dan angkat kepala dia, lepas tu apa? Seraya Rasulullah berkata, mohonlah perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Ini dalil yang mengatakan azab kubur itu ada. Ini dalil yang mengatakan azab kubur itu ada. Dan beberapa hadis yang lain. Rasulullah ajar kita minta lindung. Lepas tu dalam zikir-zikir, dalam bacaan-bacaan, doa, wirid-wirid lepas solat, ada perkataan ni. Kita tengok macam mana dalam zikir lepas solat. Dalam zikir solat maghrib dan subuh disuruh baca 7 kali. Ini ada hadis kalau kita buka kitab tahqiq dan syarah pada Mutla'al Badrain, Baba Roshdi ni kami jumpa lah kat Petani. Ambil kitab tu dekat tangan dia. Dia tanda tangan bagi ijazah. Tu ambil kitab kat tangan dia lah. Dia lah yang tahqiqkan kitab Mutul Musalli. Dan kitab Mutla'al Badrain pun dia yang buat tahqiq. Dia buat syarah, dia masukkan hadis. Tu kalau tengok dalam Mutul Musalli, Syekh Daud Petani tak tulis hadis. Dia kata zikir baca macam ni. Tapi Baba Roshdi ni dia tambah lagi sebagai syarah dia, tulis hadis. Baca lepas maghrib 7 kali, baca lepas subuh 7 kali, Allahumma ajirni minan nar. Dan Rasulullah kata, siapa yang baca lepas subuh, maka kalau dia mati sebelum maghrib, maka Allah akan hindarkan dia daripada siksa kubur. Siapa yang baca lepas maghrib, dia mati sebelum subuh, Allah akan hindarkan dia juga daripada siksa kubur. Ini salah satu cara dikatakan mohonlah perlindungan daripada Allah daripada azab kubur. Kita baca lah. Tuan Guru Haji Daudin yang kami belajar dengan dia kitab Tauhid, dan juga kami pernah sekarang ni sedang mengulang dengan dia kitab Mutul Musalli. Dia kata apa? Kalau maghrib, subuh dengan maghrib ni ada hadis kata 7 kali. Zuhur, asar, isyak ni kita boleh baca 3 kali lah. Jangan tak baca langsung, dia kata. Kenapa? Ada arahan daripada Rasulullah, mohonlah perlindungan daripada azab kubur. Jangan miss zikir ni, terutama pada subuh dan maghrib. Sibuk-sibuk macam mana pun tak sempat baca atas sejadah, mungkin nak pergi kerja, takut jam ke, atas kereta baca Allahumma ajirni minan nar. Baca pada mulut, lidah mesti ada rasa harap. Baca pada mulut, lidah mesti ada rasa harap. Supaya apa? Supaya kita betul-betul dapat menghayati apa yang diarahkan Rasulullah. Lepas tu apa? Rasulullah kata dalam ayat akhir juga baca, memohon pada Allah akan 4 perlindungan. 4 perlindungan tu dia kata tu. Maka ulama-ulama meletakkan, kalau kita buka kitab Sabilul Muhtadin lah contoh, dikatakan kalau kita tak baca doa ayat akhir ni, lepas Hamidul Majid tu ada doa yang disyurkan, dianjurkan Rasulullah, ada beberapa doa. Kalau kita tinggal satu doa pun tak baca, maka ulama mengatakan bahawa makruhlah semayang. Makruh semayang. Jadi kalau tak hafal semua, kena baca salah satu doa tu lah. Apa doa dia? Antara dia ni lah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, sungguhnya aku mohon pada engkau daripada azab kubur. Ini yang Rasulullah ajar ni. Wa min azabin nar, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil al-masih dajjal. Tu 4 perlindungan tu. Satu daripada azab kubur, satu daripada azab api neraka, satu daripada fitnah kehidupan dan kematian, satu lagi daripada fitnah dajjal. Kita buat dan semayang. Kita baca dan semayang atas niat apa? Rasulullah suruh. Arahan. Rasulullah suruh mintalah perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Maknanya yang boleh lindung ni Allah je. Yang boleh lindung ni Allah je. Kita berusaha dengan amal kita, berusaha dengan persetiapan kita, tapi yang boleh lindung ni Allah je. Kena yakin gitulah. Jadi moga-moga bila kita baca, Allah akan makbulkan doa itu dengan rahmat dia. Jadi hari-hari kena baca, hari-hari kena baca. Niatkan aku mengikut arahan Rasulullah. Rasulullah kata umatku akan masuk syurga
kecuali mereka yang enggan. Ini dalam kitab Musikah Hadis ni. Ma yu'ba ya Rasulullah. Siapakah yang enggan itu? Sahabat kata, mereka yang derhaka padaku. Rasulullah kata gitu. Derhaka ni, kalau kita kata dulu orang tua kata anak derhaka, anak tak dengar cakap lah, nak cakap. Dalam perkataan yang mudah, tak dengar cakap. Rasulullah cakap tak nak buat, Rasulullah cakap tak nak buat, cakap tak nak buat. Itu dia katakan derhaka. Jadi bila kita jumpa hadis ni, Rasulullah kata, mohonlah. Mohon dengan apa? Mohon dengan Allah. Mohonlah, ni tak mohon. Baca pun tak nak, kerana baca dengan lalai, itu tak mohon. Mohon ni dengan hati. Lafaz tu dengan lidah. Jadi mohon betul-betul. Masa kita baca zikir maghrib tu, Allahumma ajirni minan nar. Kalau baca ramai-ramai dekat masjid, dekat surau, sembahyang jemaah kat rumah, kita baca Allahumma ajirna minan nar. Rasakan betul-betul. Azab kubur ni bukan benda main-main. Sorang-sorang dalam gelap dipukul, tak nampak apa, sempit, sesak nafas, teruk, diimpit. Na'udzubillah, sangat mengerikan. Tapi Rasulullah ajar, Rasulullah bagi penawar takut ni apa? Mohonlah dengan Allah perlindungan. Mohonlah Allah perlindungan. Ni mohon pun tak ada, apa pun tak ada. Orang tanya takut, tak masuk akal. Kemudian Al-Bara' Ibn Azib ni kata apa? Beliau mengulangi sabdanya. Beliau ulang sabdanya itu hingga 2 ke 3 kali. Para sahabat ni, Al-Bara' Ibn Azib ni, dia pun tak tahulah. Tapi dia katakan Rasulullah ni ulang, dia tak ingat. 2 ke 3 kali. Bila Rasulullah ulang 2 ke 3 kali, menunjukkan betapa pentingnya arahan ni. Betapa pentingnya arahan ni. Seperti Rasulullah kata, dia ulang 3 kali. Siapakah yang lebih aku taati, ibu dan ayah? Ibu. Siapa lepas tu? Ibu. Siapa lepas tu? Ibu. Kan tu nampak tu bendanya sangat penting. Bendanya sangat penting. Kenapa? Sebab tu dia ulang-ulang. Diulang-ulang. Begitulah Rasulullah kata, mohonlah perlindungan azab kepada Allah dari azab kubur. Mohonlah perlindungan. Mungkin sahabat dia kata, Al-Bara' Ibn Azib dia kata, mungkin dia kata dia tak ingat, tapi dia yakin Rasulullah ulang 2 ke 3 kali. Mungkin 2, mungkin 3. Bila benda penting diulang-ulang. Diulang-ulang. Kasihnya Rasulullah ni, dia tak nak umat dia kena azab kubur. Tapi apa kita kena buat? Kita kena mohon perlindungan. Sebab Rasulullah ni dia ajar kita. Dan apa yang Rasulullah cakap dan sebut ini adalah apa yang Allah wahyukan pada dia. Dia tak suka-suka cakap. Dia tak suka-suka reka perkataan. Dia cakap. Lepas tu Rasulullah ni perkataan ni selalu pendek-pendek. Dan menyebabkan dia punya sahabat boleh hafal. Itu mereka boleh riwayatkan. Rasulullah ni bukan cakap panjang-panjang. Ada mengapu-mengapu sikit. Dia tak ada. Dia cakap, mohonlah perlindungan. Jadi dia suruh kita mohon. Kalau kita tak mohon, kita tak dengar cakap dia. Tak dengar arahan dia. Pentingnya sampai diulang 2-3 kali. Baginda bersabda lagi. Apa dia? Jika seorang hamba mukmin akan meninggal dunia, akan mati, menuju ke akhirat. Rasulullah mula cerita ni. Orang mukmin nak mati, orang mukmin ni orang beriman. Bila kita laksanakan rukun Islam, kita dipanggil Muslim. Ini dalam kitab apa ni? Misbahul Munir. Tauhid. Bila orang itu dia semayang, dia puasa, dia dah mengucap, dia tunai haji, bila dia mampu, dia keluarkan zakat, maka gelaran dia adalah Muslim. Lepas tu kalau kita tengok orang dekat luar negara, dia akan kenalkan diri dia, dia tak kata saya Islam, I am a Muslim. Orang yang melaksanakan hukum zahir tu, zakat, semayang, nama dia Muslim. Orang yang melaksanakan rukun iman, dia yakin pada Allah, dia yakin 100% pada Nabi, pada Rasul, pada malaikat, pada kitab, pada akhirat, pada qada qadar. Itu dipanggil mukmin. Itu beza tu. Itu beza. Jadi Islam, mukmin ini mesti Islam,
Islam ini tak semesti mukmin. Muslim itu tak semesti mukmin, tapi mukmin ini mesti muslim. Kalau kita nak cakap begitulah. Rasul ini mesti nabi, nabi itu tak semesti rasul. Begitulah dia punya arahan, dia punya peraturan. Jati itu mestilah kayu, kayu tak semesti jati. Begitulah. Mukmin itu mestilah muslim, muslim tak semesti mukmin. Jadi siapa ni yang Rasulullah kata ni, nak ceritanya pada peringkat pertama ni, jika seorang hamba mukmin, syarat dia mesti hamba, dia mesti ada watak hamba, dan dia mesti mukmin. Mukmin dia katakan orang beriman dengan rukun-rukun iman ni mukmin. Dan bila mukmin dia mestilah orang muslim. Muslim ni apa? Tunai zakat, laksanakan haji, bila cukup syarat dia, puasa Ramadan. Jadi nama apa? Nama dia muslim. Bila beriman dengan rukun iman, nama dia mukmin. Muslim ni dia buat amalan zahir, mukmin ni dia buat amalan hati. Tu nak kena faham, dalam bab tauhid nak kena faham ni. Dan syaratnya orang yang nak mati macam ni, dia mesti seorang hamba. Yang hamba macam mana? Hamba yang mukmin. Hamba ni dia ada watak hamba. Watak hamba apa? Dia harap pada Tuhan dia. Itu watak hamba. Dia rasa Allah mengawasi dia setiap masa. Itu watak hamba. Dia redha dengan ketentuan Allah. Itu watak hamba. Dia sabar dengan ujian yang diturunkan. Itu watak hamba. Dia sangat syukur dengan nikmat yang Allah berikan. Itu watak hamba. Dia rasa diri dia lemah. Dan dia sentiasa mengharapkan kekuatan daripada Allah. Dan dia baca la haula wala quwata illa billah dengan hati. Lafaz pada lidah, rasa pada hati. Itu watak hamba. Itu nama dia hamba. Dan dia beriman pada rukun-rukun iman. Itu dia katakan hamba mukmin. Ini dua benda ni yang kita kena faham. Dua benda ni yang kita kena pegang. Kita kena jadi hamba yang mukmin. Dikatakan Rasulullah kata, jika seorang hamba mukmin akan meninggal dunia menuju ke akhirat. Sebab mati ni adalah permulaan menuju ke akhirat. Turunlah beberapa malaikat dari langit dengan wajah putih. Turun malaikat dari langit. Malaikat ni wajah dia putih. Putih macam mana? Seakan-akan wajah mereka matahari. Sinar matahari yang bersinar ni, kalau nak tengok belah pagi. Dia punya, orang kata sunshine tu. Sinar dia yang terang putih tu, begitulah muka dia. Macam cantik, berseri. Seakan-akan wajah mereka matahari. Siapa tadi ni? Orang Islam, hamba yang mukmin. Tu ingat perkataan tu. Rasulullah kata, hamba yang mukmin bila dia nak mati, turun malaikat dari langit. Wajah putih, seakan-akan wajah mereka matahari, dengan bawa apa? Bawa kain kafan dan minyak dari syurga. Minyak ni apa? Minyak wangi-wangian. Dia bawa kain kafan daripada syurga. Dia dah siap kain kafan. Dia buat persiapan. Orang di bumi buat persiapan. Bila ada orang mati je, call orang surau. Kata ni ada orang meninggal. Nak kena bumi kat sini, nak mandi kat sini. Kalau dia kata mandi kat surau, orang surau dah siap dah keluarkan barang. Antara dia keluarkan set-set kain kapan. Dia keluarkan. Dan kita tak tahu surau rumah kita tu ada set kain kapan yang disusun tu. Kita tak tahu yang atas kali ni, set yang akan diambil lepas ni, nama siapa tak tahu. Datang nama kita. Dan malangnya kita masih dalam lalai. Malangnya kita masih dalam lalai. Benar Imam Syafi'i kata, ramai orang lalai dan leka, sedangkan kain kapannya telah ditenun. Bukan tenun lagi, dah sampai kat surau. Dah ada nama. Mungkin yang itu bukan nama kita, nama orang lain. Next, kain kapan tu, set tu, tak tahu datang nama kita. Ramai orang lalai dan leka, sedangkan kain kapannya telah ditenun. Tu nak kena jaga-jaga. Kalau kain kapan tu ada nama, boleh tahan lagi, boleh tengok.
Kain kafan tak ada nama. Allah takdirkan balut badan siapa? Tak tahu. Tu nak kena jaga-jaga. Tapi orang hamba yang mukmin ni, walaupun ada kain kafan kat dunia, dia bawa kain kafan juga. Kenapa? Dia nak bawa roh ke langit. Bila roh itu dikeluarkan daripada jasad, maka matilah, meninggallah dunia orang yang punya badan tu. Dan yang dikebumikan adalah jasad. Jasad ni dengan kain kafan daripada manusia. Sama je, warna putih, itulah kualiti dia sama. Tak ada orang ni kualiti dia bagus, tak ada. Sama je selalunya. Tetapi roh yang keluar daripada jasad ini pun perlu dikapankan. Perlu diletak pada kain kafan. Roh inilah yang akan dibawa naik ke langit untuk menghadap Allah. Siapa bawa? Malaikat ni yang bawa ni. Malaikat yang wajah putih ni. Allahumma rzuqna, Allahumma rzuqna, Allahumma rzuqna. Moga-moga Allah rezekikan kita pada keadaan ni. Bawa kain kafan, bawa minyak wangi. Kain kafan ini dibawa dari syurga. Kita jasad kita, kain kafan ni beli kat kedai je. Tapi kain kafan orang hamba yang mukmin ni, malaikat bawa daripada syurga. Minyak wangi bawa daripada syurga. Kita kat sini pakai minyak biasa tu lah. Atar letak kat jasad. Letakkan kain kafan bagi wangi. Kafan 1 lai, 2 lai, 5 lapis ke 7 lapis ke. Begitulah. Last kali mandi jenazah selalu orang siram dengan air mawar. Begitu je. Para malaikat itu ada pada jarak sejauh mata memandang dari mayat. Dia ada jarak. Banyaknya, ramainya malaikat ni. Sejarak sejauh pandangan mata dari semayat. Itu satu malaikat turun, satu tim. Lepas tu baru turun satu malaikat lagi yang kita biasa dengar nama dia, yang dikatakan malaikat maut ni, yang dikatakan Israel ni. Kemudian datang malaikat maut. Baru datang malaikat maut. Tapi yang datang putih berseri tadi bukan malaikat maut. Dia datang tu nak tunggu malaikat maut keluarkan roh. Sebab dia tak ada, bukan kerja dia keluarkan roh. Kerja malaikat yang putih berseri ni pada hamba Allah yang mukmin, kerja dia bawa naik roh. Malaikat maut ni kerja dia keluarkan roh. Kemudian datang malaikat maut dan duduk di sisi kepala orang hamba mukmin tadi seraya berucap. Kami dulu bila belajar kitab Baru Mazi, guru ada cakap, dia kata apa? Kalau orang mati itu hamba mukmin, orang Islam yang beriman, maka malaikat itu akan duduk di sisi kanan, di belah kanan kepala dia. Dicerita dalam kitab tu lah, Ustaz Nurai. Kalau hamba Allah ini, na'udzubillah, orang-orang yang tidak beriman, sewaktu matinya, maka dia akan datang dan duduk di sebelah kiri kepala orang yang nak mati. Itu satu signal. Itu satu signal sama ada kenderaan dia husnul khatimah atau kenderaan dia pulang itu na'udzubillah, nama dia su' ni jahat. Su'ul khatimah. Ini yang paling ditakuti oleh orang-orang soleh. Orang soleh pun takut. Malangnya kita orang awam tak takut. Pelik sungguh. Lepas tu dulu dalam kitab-kitab tasawuf kan, kalau kita mengaji hikam, guru-guru akan hurai. Dia kata para wali ni dia takut 3 perkara je. Dia takut 3 perkara je. Yang lain dia tak takut. Dia bimbang dalam hidup 3 perkara je. Satu dia bimbang apa? Satu dia bimbang Allah tak terima amal dia. Dia bimbang. Allah tak terima amal ibadat dia. Kenapa tak terima? Dia bimbang amal dia tak ikhlas. Dan dia bimbang amal dia salah. Takut. Kata nak salah, belajar rukun syarat. Malangnya belajar rukun syarat pun tak ada. Masuk kelas fardu ain pun tak nak. Tak ada rasa bimbang, steady je. Maknanya bukan hati para wali. Bimbang Allah tak terima. Maknanya bimbang semayang dia tak sah. Sedekah dia Allah tak terima. Mungkin kerana riak ke apa. Bimbangnya dia amal tak terima.
Nombor 2, bimbangnya dia bila taubat tak diterima. Ni mereka sangat bimbang. Mereka tak bimbang pakai handphone buruk, mereka tak bimbang pakai kereta kecil, mereka tak bimbang. Mereka tak bimbang. Baju mereka tak baru, mereka tak bimbang. Pakaian tak cantik, mereka tak bimbang. Asal betul aurat dia jalan, mereka tak bimbang. Rumah kecil, mereka tak bimbang. Orang lain ada ni, ada itu, dia tak ada, mereka tak bimbang. Bimbang 3, amal Allah tak terima. Nombor 2, taubat Allah tak terima. Nombor 3, mati su'ul khatimah. Ini cukup membimbangkan mereka. Ini cukup membimbangkan mereka. Tu nak tiru watak para wali, nak tiru watak orang soleh. Bimbang-bimbanglah. Bukan bimbang saja, berusaha jangan kena. Berusaha jangan kena, amal tak diterima. Belajarlah betul-betul fiqh, tauhid, tasawuf. Belajarlah bab air, mandi wajib, bab wudu, bab tayamum, bab najis. Macam-macam benda belajar, banyak sangat kau nak cerita. Bab solat, bab bersuci, tu semua tadi bersuci. Lepas tu bab solat, lepas tu puasa. Tu benda-benda tu dalam bab fiqh ialah apa yang kita belajar daripada rukun-rukun Islam. Solat, puasa, zakat, haji, belajar rukun haji, belajar wajib haji, belajar cara buat umrah. Ini amalan zahir. Lepas tu bimbang jugalah akidah ni, biarlah tepat seperti ahli sunnah wal jamaah. Rasulullah dah sebut dah, berpecah pada 73 puak, 72 puak masuk neraka kecuali ahli sunnah wal jamaah. Belajar pula tauhid. Macam mana ahli sunnah wal jamaah ni? Kenallah Allah, bagaimana sifat 20. Kenallah tiang-tiang agama, apa di iman, apa di Islam, apa di ihsan. Itu semua kena belajar supaya akidah dan tauhid kita betul. Akidah tauhid ini adalah benda nombor satu yang kena belajar. Kalau tauhid salah, akidah salah, semayang pun Allah tak terima, kufur. Ini sangat bahaya. Tapi malangnya, akhir zaman ni, bukan ini yang menjadi benda utama. Bukan ini yang menjadi prioriti. Prioriti benda lain. Prioriti benda lain. Apa? Itulah yang kita tahulah. Harta, kerja. Kerja, kerja. Begitu susunan dia. Kemudian bila datangnya malaikat maut ini dan duduk di sisi kepala orang yang nak meninggal tadi, siapa orang tu? Hamba mukmin. Maka berkatalah malaikat ini, wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju keampunan dan keridaan Allah. Alangkah indahnya, alangkah indahnya bagi manusia apabila telinga didengar perkataan yang terakhir sebelum rohnya dikeluarkan, perkataan ini. Dipanggil mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dalam Quran disebut. Itulah perkataan yang malaikat guna, wahai jiwanya tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, pulanglah ke Tuhanmu, redha meredai. Bila dia dengar, roh orang mukmin ni, dia dengar perkataan tu, waktu tu dia redha nak pergi pada Allah. Kenapa? Allah redha nak jumpa dia. Keluarlah engkau menuju keampunan. Maknanya dia dah dapat confirmation dan yang Allah dah ampunkan dia. Bimbang orang soleh selama ni, Allah tak ampunkan dia, takut taubat dia Allah tak terima. Bimbang dosa tak terampun. Allah jawab sebelum roh dikeluarkan. Keluar engkau, wahai jiwa yang tenang. Keluar engkau. Tu nak kena belajar peringkat nafsu tu. Bagaimana nafsu yang 3 nafsu tak selamat tu. Dia katakan amarah, lawamah, mulhammah. Ada kita kata mulhimmah. Lepas tu pergi mutmainnah. Lepas tu belajar 3 ciri ni. Ni 3 yang bawah ni, Imam Ghazali kata, selagi engkau berada kat sini, tak ada jaminan syurga bagimu. Dan inilah yang nombor 2, inilah dikatakan lawamah. Inilah kebanyakan Imam Ghazali kata peringkat nafsu orang awam. Mestilah usaha naik pada mulhammah atau mulhimmah, lepas tu usaha lagi untuk naik pada mutmainnah sebelum mati. Supaya nanti bila malaikat maut panggil,
Bila malaikat maut panggil untuk keluar, maka dia akan memanggil dengan wahai jiwanya tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu nak belajar pula ciri tu. Bagaimana ciri nafsu amarah, bagaimana ciri nafsu lawamah, bagaimana ciri nafsu mulhammah atau muhimmah, bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki mutmainnah. Nak kena belajar step itu dalam bab tasawuf. Step. Kita boleh jaga. Lepas tu atas lagi itu ada lagi tinggi. Tapi kurang-kurangnya kena tahu sampai apa? Sampai mutmainnah. Kenapa? Fadkhuli fi ibadi. Allah kata dalam surah Al-Fajr. Fadkhuli fi ibadi. Allah recognize. Allah chop dia. Masuklah engkau dalam kalangan hamba. Itu dikatakan hamba mukmin yang akan meninggal ni. Wadkhuli jannati, dan hadiah yang paling besar Allah bagi, masuklah engkau ke dalam syurga. Allahumma rzuqna, moga-moga Allah rezekikan kita untuk dapat keadaan tu. Dengan rahmat dia rezekikan kita. Okey. Wahai jiwanya tenang, dipanggil. Jiwanya tenang. Malaikat maut panggil, keluarlah engkau dari jasad. Keluarlah engkau dari jasad. Allah Ta'ala beri keupayaan pada malaikat maut ni nak keluarkan roh, dia boleh panggil je. Roh tu akan keluar. Pergi pada keampunan. Malaikat kata engkau telah mendapat keampunan. Dan pergi kepada reza Allah. Malaikat kata engkau telah mendapat reza Allah. Mana malaikat maut tahu ni? Mestilah Allah beritahu. Mestilah dia ada rekod. Orang ni cabut nyawanya gini. Orang ni cabut nyawa dia gini. Moga Allah rezekikan kita mati sebagai hamba mukmin. Tu dalam kitab apa? Mustika hadis kan. Dalam bab beriman pada hari akhirat. Apa dia kata? Syurga itu disediakan bagi mereka yang giat bersungguh-sungguh mengesahkan akidah dan mengesahkan ibadah. Dua benda. Nak sahkan akidah kena belajar. Nak sahkan ibadah kena belajar. Tu ada fiqh, tauhid, tasawuf. Ada belajar amalan zahir, ada belajar amalan batin pada tauhid, dan ada belajar cara nak jaga hati supaya jangan rosak amalan. Tu fiqh, tauhid, tasawuf ni kena belajarlah. Fardu ain. Tu nama dia fardu ain, tak belajar berdosa. Maka dengarlah roh itu dengan panggilan yang sangat indah. Dia tahu dia dapat keampunan dan dia tahu dia dapat redha Allah. Sebab tu dalam kitab Baru Mazi juga dicerita apa? Sedetik lagi kematian. Sedetik lagi nak mati, akan datang malaikat. Orang yang mati itu akan nampak tempat yang dia akan pergi. Kau taman syurga, nampak taman syurga dah. Na'udzubillah, kalau gaung neraka pun dia nampak gaung neraka dah. Bila nampak? Nanti dah ni, saat-saat ni dah ni. Nampak taman syurga, redha dia. Redha dia. Seronok dia. Redha dia nak balik pada Allah. Kenapa? Allah dah tunjuk tempat dia. Sekarang kena berusaha untuk booking tempat. Booking tempat apa? Raudatul Jannah. Taman-taman syurga. Lalu keluarlah nyawa itu. Macam mana keluar Rasulullah kata ni? Ia mengalir seperti air meskipun kalian melihatnya tidak demikian. Lihat dia tak demikian. Nampak dia sesak nafas. Tapi Rasulullah kata roh itu keluar seperti air, mengalirnya seperti air. Maknanya lancar lah. Dia keluar seperti air yang mengalir. Setelah itu, bila roh ni keluar, malaikat maut mengambilnya. Roh tu keluar, malaikat maut pegang. Dan tidak membiarkan ada di tangannya sekejap mata pun. Sehingga mereka meletakkan minyak wangi di dalam kain kafan si mayat. Malaikat yang tadinya turun wajah putih berseri ni, yang bawa kain kafan tadi, tak biarkan roh itu berada di tangan malaikat maut walau sekejap. Tak biarkan. Walau sekejap tak biarkan. Dia buat apa? Dia ambilnya
roh ni daripada tangan malaikat maut, dia letaknya pada kain kapan, yang mana kain kapan ini telah diletakkan minyak wangi. Minyak wangi datang dari mana? Minyak wangi ini datang daripada syurga. Dalam kitab Mutakadi dia panggil hanut. Minyak wangi ini datang daripada syurga. Dalam kain kapan si mayat. Lalu keluarlah darinya, hadis ni kata, aroma seperti aroma minyak kasturi yang paling wangi di atas muka bumi. Roh ni keluar ni wangi. Lepas tu letak pula kain kapan daripada syurga dan letak minyak wangi daripada syurga. Lagilah wangi roh ni. Wangi macam mana Rasulullah kata? Seperti bau minyak kasturi yang paling wangi atas muka bumi. Rasulullah ni bila wangi dibandingkan dengan kasturi. Lepas tu kajian-kajian yang dibuat oleh saintis kan. Kasturi ni dia ada banyak kelebihan lah. Kalau cerita dia panjang lah. Tapi memang banyak kelebihan kasturi ni. Dulu saya pernah dengar satu ceramah daripada Mirjit. Yang ceramah ni seorang doktor. Dia ni doktor pun dia, ustaz pun dia. Jadi dia cerita pengalaman dia. Pengalaman dia bagaimana dia kata dia pernah terima seorang pesakit yang hampir maghrib. Waktu hampir maghrib, pesakit datang dalam keadaan yang teruk, sakit jantung. Jantung dia tak stable. Laju, cepat, laju, gitu. Lepas tu, dia nak bawa pergi ke hospital. Dia cerita lah ni, dekat media dia cerita, saya dengar sendiri lah. Lepas tu, dia kata tak apalah, dia nak sembahyang maghrib dulu, dekat klinik. Nak sembahyang jemaah tu dengan doktor. Jadi, dalam keadaan sakit-sakit tu, di atas meja doktor tu ada minyak kasturi. Minyak kasturi doktor ni beli dengan kawan dia daripada Pakistan. Dan dia dijual lah, masa malam tu dia jual. Dia botol dia kecil macam ni, tapi harga dia RM50. Saya pun ada beli dalam masa tu. Dia kata, pakcik ni dia ambil je minyak kasturi ni, dia letak kat tangan dia cium. Dia cium kuat-kuat. Cium, baik kali dia cium. Lepas tu dia semayang. Lepas semayang tu dia rasa lega. Dia rasa jantung dia macam lega lah. Lepas tu dia tanya, doktor minyak kasturi ni memang boleh stablekan degupan jantung ke? Masa tu minyak kasturi ni tak berapa popular lah. So, dia kata dia tak tahu. Lepas tu dia kata dia terus email dia punya profesor dekat tempat dia belajar dulu. Dia belajar luar negara. Email profesor dia. Profesor ni bukan Islam. Dia pun cerita lah minyak kasturi ni pesakit dia cium. Lepas tu profesor ni kata memang baru-baru ni dia kata betul, diorang dah jumpa kajian ni. Rupanya betul. Tapi dia kata sebab kajian ni tak lagi 100%, mereka tak cerita. Memang kadang-kadang orang-orang bukan Islam ni benda gini tak cerita sebenarnya. Tapi profesor dia cakap memang ada dalam kajian dan mereka akui betul. Sejak tu dia kata dia ada galakkan dia punya patient yang kena sakit jantung kena suka cium kasturi. Wallahu alam. Saya dengar daripada dia, saya sampaikan aja. Tapi pastilah apa yang Rasulullah sebut itu pastilah ada kebaikan. Bila Rasulullah kata apa? Sewangi-wangi kasturi. Rasulullah sebut kasturi, ada kebaikan. Yang kadang-kadang kita tak jumpa lagi. Yang kadang-kadang kita tak tahu. Yang kadang-kadang kita tak yakin. Tu lagi tak bagus lah. Jadi roh yang wangi ni, roh orang beriman ni, dia punya perbandingan bau wangi ni adalah disebutkan pada bau kasturi. Pada bau kasturi. Kemudian para malaikat membawanya, itu adalah roh. Jasad ni dah tinggal kat bumi, orang nak uruskan dengan kapan, dan roh ini diletak pada kain kapan daripada syurga. Roh siapa? Hamba mukmin. Ingat perkataan tu. Apa dia hamba? Apa dia mukmin? Roh siapa? Hamba mukmin. Jasad dekat bumi, dah tak gerak, dah kaku. Roh dah dibawa naik ke langit. Jasad letak dalam kain kapan, letak dalam kubur. Roh tadi letak atas kain kapan daripada syurga. Kain kapan daripada syurga, lepas tu bawa naik ke langit. Bawa naik ke langit. Kemudian para malaikat membawanya naik ke langit. Nya itulah dikatakan roh. Mereka
Para malaikat yang ramai-ramai tadi, yang banyak-banyak tadi, yang dikatakan muka mereka seperti mentari, muka mereka putih berseri seperti mentari. Mereka tidak melintasi satu kelompok malaikat pun di langit, melainkan disambut dengan pertanyaan, roh siapa ni yang sangat wangi itu? Malaikat di langit-langit ni tertanya dengan gerombolan malaikat yang bawa roh naik ke langit ni, yang letak atas kain kapan, yang bau wangi ni. Malaikat tanya, ni roh wangi ni roh siapa? Mereka semua tanya, roh wangi ni roh siapa? Berapa banyak malaikat di langit ni? Rasulullah ada sebut dalam satu hadis. Dia kata apa? Layaklah langit itu mengeluarkan suara yang keras kerana ketakutan. Kenapa? Tidak ada ruang di langit yang kosong, walau sebesar 4 jari. Mesti ada malaikat yang duduk dan sedang beribadat. Maknanya tak ada space, 4 jari pun tak ada kosong kat langit. Rasulullah kata, kalau kamu dapat lihat keadaan ni, kamu akan tinggalkan tempat tidur kamu di sebelah pasangan kamu, kamu akan lari naik ke bukit dan menjerit ketakutan. Rasulullah kata gitu. Kita tak nampak. Tapi ada. Begitulah ramainya malaikat di langit. Dan inilah malaikat yang dikatakan bertanya-tanya, roh wangi ni roh siapa? Roh wangi ni roh siapa? Bila gerombolan malaikat yang bawa kain kapan tadi, letak roh atas kain kapan, dibawa naik ke langit. Malaikat maut tugas dah habis. Lepas tu kalau orang jahat dulu, orang tua-tua kata hati busuk. Betul tak? Orang kata hati busuk. Apa yang busuk tu? Roh tu lah tu, hati tu. Dia kata hati perut busuk. Kita dengar orang-orang bukan Islam pun guna perkataan ni. Saya pernah bual dengan mereka. Dia kata ni busuknya orang. Bukan badan ni busuk. Perangai tak elok. Saya pernah dengar ni semua. Saya pernah berbual dengan orang bukan Islam. Dia cerita kedai dia kena curi apa benda. Dia cerita ada macam mana dia cerita. Itu busuknya orang dia kata. Betul. Kalau orang jahat dia kata ni hati busuk. Rupanya hasil daripada kejahatan ni menyebabkan nanti kita akan cerita bagaimana orang tak beriman mati, roh dia keluar busuk. Begitulah. Sebab apa? Hasil daripada hati. Kenapa? Hati inilah yang menggerakkan jasad. Kalau hati ni buruk, hati ni busuk, hati ni jahat, maka jasad ni jahatlah. Tangan ni dia ambil rasuah, kaki dia melangkah tempat tak baik, kaki dia pergi tempat lalai lara, telinga dia dengar benda tak baik, mata dia lihat benda tak baik, perkataan yang keluar dari lidah dia adalah perkataan yang tidak baik. Mengumpat ke, kenapa? Yang jaga ni, yang kontrol ni bagaikan satu remote adalah hati dia. Tu nak kena faham ni. Jadi hati inilah roh, dan roh inilah yang dibawa keluar nanti untuk memberhentikan segala perbuatan jasad, sama ada baik atau buruk, tu nama dia telah matilah ia. Orang Melayu sebut meninggalkan dunia. Kenapa? Dia pergi alam lain, bukan dia mati. Lepas tu perkataan itu dia katakan meninggal dunia. Dia pergi alam lain. Maka bila malaikat-malaikat di langit ni tanya, roh siapa yang wangi ni? Roh wangi ni roh siapa? Maka mereka yang menjawab tadi, yang pegang kain tadi, yang letak roh atas kain tadi, yang diletak minyak wangi tadi, maka dia berkata, roh Fulan bin Fulan. Dia sebut nama. Allah Akbar. Moga-moga nama yang disebut di langit tu antaranya adalah nama kita. Kita harap pada Allah gitulah. Walaupun tikai-kial dalam ibadah, walaupun jatuh bangun dalam mujahadah, tapi kita harap nama tu nama kita. Satu hari nanti akan bergegar langit disebut nama kita. Roh siapa yang wangi tu? Dia sebut nama kita. Roh Fulan bin Fulan, dia sebut juga nama bapak dia. Dengan nama yang paling baik yang digunakan semasa hidup di dunia, adalah nama panggilannya yang disebut. Adalah nama panggilan dia yang diberi oleh mak bapak dia, disebut atas muka bumi. Sampailah mereka ke langit. Baru sampai langit pertama. Lalu mereka meminta dibukakan pintu. Sebab setiap langit ni dia ada penjaga.
Setiap pintu langit ni dia ada penjaga. Tak boleh masuk gitu saja. Dia ada penjaga. Sampailah mereka ke langit. Mereka lalu meminta dibukakan pintu langit. Dibukakanlah pintu untuk mereka. Selanjutnya mereka menghantarkan roh itu bermula dari langit terendah hinggalah ke langit tertinggi, iaitu di tingkat 7. Iaitu di tingkat 7. Ada 3. Ada 3. Ada 7. Lepas satu, naik lagi satu. Lepas satu, naik lagi satu. Malaikat ni dia buka satu pintu, dia buka satu pintu, dia buka satu pintu. Sampai menghadap Allah, maka Allah Ta'ala berfirman, tulislah buku catatan hamba-Ku ini. Ada hadis lain kata, simpanlah buku catatan hamba-Ku ini. Allah Ta'ala rekognisi dia sebagai hamba. Allah Ta'ala iktiraf dia sebagai hamba. Di Illiyin. Satu tempat Illiyin. Illiyin ni macam satu store. Wallahu alam dekat mana tak tahu. Illiyin ni tempat dikumpulkan buku-buku catatan orang-orang yang baik. Illiyin ni maksudnya tinggi, mulia. Tertinggi, mulia. Itu maksud dia Illiyin. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab Hidayatul Muta'alim wal Umdatul Mu'allim. Kitab ni, dia takrif ilmu, dia bagi takrif pada perkataan ilmu, Ain, Lam, Mim. Itu ilmu. Dia kata kau rujuk pada kitab Durratun Nasihin dan kau rujuk pada kitab Bujairimi Iqna'. Dalam kitab tu kata, engkau akan lihat bagaimana ulama' memperterjemahkan perkataan ilmu ni, Ain, Lam, Mim. Ain ni sebagai Illiyin. Kenapa? Dikatakan orang berilmu ni di sisi Allah tinggi dan mulia. Itu perkataan Illiyin tu. Lam ni latif. Kenapa dia katakan Lam ni latif? Latif ni lemah lembut. Orang yang ada ilmu ni dia ada akhlak. Dia ada akhlak dan dia ada watak yang sangat lemah lembut. Kalau dia kasar-kasar, maknanya dia bukan ada orang ada ilmu. Kaki bergaduh, ini bukan orang ada ilmu. Dia latif. Lepas tu Mim. Ain, Lam, Mim. Ilmu. Mim ni apa? Mim dia katakan Malik. Malik ni apa? Orang berilmu ni, dia boleh memerintahkan diri dia untuk taat. Dia boleh juga mengajak orang lain dan memerintahkan orang lain untuk taat. Kenapa? Dia dimiliki ilmu. Itu yang Ain, Lam, Mim tu. Itu dalam kitab apa tu tadi? Hidayatul Muta'alim wal Umdatul Mu'allim. Dalam kitab tu kata, engkau pergi rujuk pada kitab Durratun Nasihin dan kitab Bujairimi Iqna', engkau akan jumpa huraian pada Ain, Lam, Mim. Ain, Lam, Mim ni ilmu. Itu yang ada keluar perkataan Illiyin. Illiyin ni maksudnya mulia, tertinggi. Jadi bila roh orang mukmin ni dikatakan menghadap Allah, maka Allah berfirman, tulislah buku catatan hamba-Ku ini di Illiyin. Illiyin ni tempat tersimpannya buku-buku catatan amal orang-orang yang berbakti pada Allah. Orang yang berbakti pada Allah. Itu nama dia Illiyin. Lepas tu kita dulu pernah juga baca, ada ustaz tulis sajak moga bertemu di Illiyin. Kalau kita faham, fahamlah. Tak faham, tak fahamlah. Moga kita punya buku amal ni cuma bertemu di tempat yang baik lah. Itu nama dia Illiyin. Kenapa? Ini dia tempat buku amal roh-roh yang baik. Ini tempat buku amal ahli syurga. Itu nama dia Illiyin. Ain, Lam, Ya, Nun. Illiyin. Lalu kembalikanlah dia ke tanah. Dia tu siapa? Roh. Kembalikanlah roh itu ke tanah. Kembalikanlah roh itu ke tanah. Buku catatan amal simpan di Illiyin. Allah kata gitu. Lepas tu kembalikan dia ke tanah. Kenapa? Jasad ini dah ada kat tanah. Jasad ini dah dikebumikan. Jasad ini sedang dikapankan, dimandikan. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, aku menciptakannya dari tanah. Itu dalam kitab kan disebutkan. Bila Allah Ta'ala nak ciptakan Nabi Adam, maka disuruh Jibril pergi ke bumi dan mengambil tanah daripada bumi.
Maka Jibril ambil dah tanah, ada warna putih, ada warna coklat, ada warna kuning, ada warna hitam. Daripada adunan inilah diciptakan Nabi Allah Adam. Sebab itulah keturunan Nabi Allah Adam ni dalam kitab kata ada yang gelap, ada yang kulit hitam lah maksudnya. Ada yang kulit hitam sangat, ada yang hitam tak berapa hitam, ada yang kulit putih, ada yang kulit kuning langsat. Itu dia kata kan. Ada yang kulit sawo matang, ada yang kulit coklat. Kenapa? Dia adalah daripada gubahan, campuran tanah-tanah yang diambil oleh Jibril. Lepas tu ada bangsa-bangsanya hitam kulit dia. Dan mereka ada kelebihan sendiri pula. Kuat mereka, tahan panas. Ada bangsa-bangsa yang putih, cerah kulit dia. Sebab apa? Ini adalah warna kepada tanah-tanah. Dulu guru cakap gitu dalam kitab. Jadi di sini Allah berfirman, kembalikan roh itu ke tanah. Kerana sesungguhnya aku ciptakan dia dari tanah. Pada tanah aku dikembalikannya. Darinya juga aku akan keluarkannya pada satu hari nanti. Itu Allah Ta'ala kata dulu dia hidup, dibuat dia daripada tanah badan dia. Jadi bila dia ke bumi, dikebumikan pada tanah juga. Nanti dia hidup, dikeluarkannya pada sore hari nanti. Daripada tanah juga dikubur, tu juga dikeluarkan. Ini masa bila? Ini masa padang mahsyar. Ini pada padang mahsyar. Sebab tu kata Imam Syafi'i, dia kata apa? Wahai manusia, dia nasihat, kamu janganlah bongkak. Kamu janganlah bongkak kerana kamu akan ditanam di tempat yang kamu pijak. Kamu jangan bongkak, Imam Syafi'i kata. Jangan sombong lah, jangan sombong. Kamu nanti ditanam atas tempat yang orang pijak. Tanah lah, kat tanah. Dekat tanah, tempat yang orang pijak. Lepas tu kalau kita tengok kan, guru-guru kata apa kita ni ambil wuduk dengan air. Dan sebagai ganti wuduk ni digunakan debu tanah. Sapu kat muka. Supaya kita tahu debu tanah ni dia benda orang pijak benda hina benda kat bawah. Sapu muka. Supaya kita rasa apa? Kita ni hina. Kita ni hina. Muka kita ni hina. Janganlah cakap kita ni cantik ke apa tak. Muka kita ni, kedudukan diri kita ni adalah orang yang hina. Sebab tu antara dikatakan 9 ubat sombong. Kalau kita tengok kitab Penawar Bagi Hati, 9 ubat sombong. Semua 1 sampai 9 tu, dia menceritakan betapa hinanya kita. Dia diciptakan daripada tanah, dia diciptakan daripada air mani yang hina. Dia datang ke bumi dengan membawa najis di perutnya. Sampailah dia mati pun ada masih lagi najis di perut dia. Diceritakan itu. Diceritakan semua manusia ni. Ada benda dia nak ingat, dia tak ingat. Ada benda dia nak lupa, dia tak boleh lupa. Maknanya kita pun tak kuasa atas diri kita. Supaya apa? Supaya janganlah engkau sombong. Itu dikatakan 9 ubat sombong dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kenapa nak kena makan ubat? Takut nanti sombong. Kenapa akibat sombong? Rasulullah kata, orang yang sombong, walaupun ada sebesar zarah, sebesar biji sawi, maka Allah Ta'ala akan haramkan syurga bagi dia. Kerana dia merebut, dia mencabut, dia menarik selendang Allah. Allah aja layak pakai selendang kesombongan. Allah aja layak. Maka Allah murka. Allah kata, aku akan masukkan dia dalam neraka dan aku tak peduli apa jadi pada dia. Itu nak belajar pula tu. Apa tanda sombong? Ada 29 tanda. Nak kena belajar. Kelas saya yang online tu dah dapat lah. Dah ajar dah teori. Apa akibat sombong? Sombong ni nak kena belajar definisi, akibat, tanda, ubat. Ada 4 perkara yang kena belajar. Ini dalam bab tasawuf lah. Mudah-mudahan kita diberi faham. Nak kena hati-hati. Nak kena jaga. Jangan terlibat dengan penyakit yang menendang manusia bersyurga. Reject. Tapis. Kita nak pergi pejabat kerajaan. Tadi masuk dekat bawah tadi, kena scan. Suhu. Kalau suhu lebih dari berapa, tak nak masuk. Mungkin agaknya sama lah bagaimana malaikat-malaikat scan manusia ni. Ada sombong, tak nak masuk. Mati ada sombong. Sebesar biji sawi, kecilnya biji sawi ni, tak nak masuk. Lepas tu belajar ilmu sombong ni apa benda. Nak kena faham. Supaya benda yang menyebabkan manusia di reject dari syurga ni,
kena belajar. Jangan kena, jangan jadi. Allah, banyaknya ilmu nak belajar. Itu nama dia tasawuf, dalam salah satu cabang daripada ilmu fardu ain. Kau tak belajar itu kena tanggung sendiri. Tanggunglah sendiri. Guru cakap dulu senang aja, kau tak belajar fardu ain, kau bersedia dah terbeliak biji mata, tengok amalan kau tak diterima. Kenapa? Salah. Rukun salah, syarat tak erti. Macam mana semayang? Macam mana semayang ni? Rukun salah, syarat tak erti. Tak salah solat. Kaifiat tak tahu, pembatal mengkelang kabut. Setelah itu roh tersebut dikembalikan. Setelah itu roh tersebut dikembalikan, diletakkan semula oleh malaikat. Dikembalikan ke jasadnya. Allah suruh roh ni kembali ke tanah, ke bumi. Buku amalan tinggalkan di Iliyin, tempat-tempat mulia yang tertinggi dan termulia. Lalu didatangi oleh malaikat, 2 malaikat. Rasulullah kata, ni yang malaikat yang sangat popular, yang dikatakan Munkar Nakir. Munkar Nakir, bukan Nangkir, Nakir. Munkar bukan Munkar, bukan G, M-U-N. Munkar Nakir. Itu. Dia kata Munkar Nakir. Okey. Kemudian dia kata oleh 2 malaikat yang kemudian duduk di hadapannya. Dalam hadis lain dia kata mendudukkan si mati. Ditarik si mati, didudukkan, dilujurkan kaki, begitulah. Di hadapan orang mati. Seraya malaikat itu bertanya, siapa Tuhanmu? Itu di Marab Buka tu. Tu yang dia kecil, kita dengar ustaz cerita dia. Masuk kubur nanti, malaikat tanya, Marab Buka. Ni dia, hadis ni lah. Dia tak tanya kita, nama kita. Dia even tak peduli pun sama dengan kita. Dia tak tanya kita, kerja kita apa. Dia tak tanya kita mati sakit apa, tak tanya. Dia tak tanya kita, dulu kau mati, kau bawa tak satu benda yang berharga nama taubat. Dia tak tanya pun, dia tak peduli. Kerja dia bukan tu. Kerja dia bukan tu. Kerja dia, soalan pertama, dia akan tanya tauhid. Soalan tauhid. Siapa Tuhan kau? Siapa Tuhan? Tak belajar tauhid, mana Tuhan pun tak erti. Ilah. Ni Tuhan ni ilah ni. Alif, lam, ha. Ilah. La ilah. Dari segi bahasa pun tak faham. Apa dia, penerangan istilah pun tak faham. Ilah ni apa? Ilah ni ialah yang memiliki 2 sifat. Apa 2 sifat? 1, dia tak perlukan sesiapa. 2, semua makhluk perlukan dia. Itu nama ilah. Sebab dia layak dipanggil Tuhan sebab dia memiliki 2 sifat. 1, tak perlukan sesiapa. Allah Ta'ala ni Maha Suci Allah. Tak perlukan siapa-siapa, apa saja. Apa juga keadaan, dia tak perlu. Apa juga tempat, dia tak perlu. Apa dia siapa, dia tak perlu. Tetapi nombor 2, makhluk semua perlu kat dia. Bila makhluk perlu kat dia, makhluk ni dia panggil fakir. Allah tadi nombor 1 yang tak perlukan siapa-siapa, layak dia menjadi Tuhan, dia dipanggil Ghani. Allah ialah Ghani, makhluk ialah fakir. Itu definisi Tuhan. Dan Tuhan itu bernama Allah. Apa definisi Allah? Allah itu nama bagi zat. Zat Tuhan ni yang wajib ada dan tidak boleh diterima oleh akal akan tiada. Tu dah kena belajar bertauhid pula. Kita pada ilmu pun tak tahu. Pada rasa lagi jauh. Pada ilmu pun tak tahu. Tu belajarlah la ilaha illallah ni apa. Ini semua dia belajar dalam kalimah la ilaha illallah ni. Dia belajar pada subjek nama dia tauhid. Tu kalau kita tak belajar tak tahulah. Lepas tu kena spend masa lah. Kena korbankan waktu rehat, waktu malam, pergi surau masjid, tengok online ke. Supaya kita tahu benda-benda asas yang utama dalam agama. Ini yang banyak orang tertinggal lah. Jangan harap sangat belajar darjah 2 dan 3 dulu. Tak ada apa pun diuraikan. Tak ada apa diuraikan. Dulu kalau dah subjek agama, seminggu 2 kali je, 2 jam 2 jam.
Belajar satu hari mungkin daripada 7.30 sampai 12.30, 8, 9, 10 sampai 12. Tolak rehat 12.30, pukul 1. Tolak rehat mungkin belajar 5 jam. Jadi seminggu ada 25 jam lah katakan. Katakan 25 jam seminggu. Agama baru 2 jam Itu pun kalau 2 jam. 2 bagi dengan 25 jam, 2 bagi 24, not even 1/10. 2 bagi 24 berapa persen? 2 bagi 25. Berapa persen 25? Sikit sangat. Itulah dia peruntukan untuk agama. Yang lain-lain yang bukan agama ni banyak. Senaman ada, pendidikan jasmani, sains, geografi, matematik, bahasa Inggeris, bahasa Malaysia, kemahiran hidup. Banyak lagi yang bukan subjek agama. Dan yang paling sedih, subjek sains, matematik tak dikaitkan dengan agama. Jadi agama ni jadi stand alone. Dan paling kelakar sekali, bila terkata 4, terkata 5, boleh drop subjek agama. Gantikan dengan lukisan. Itu nilai subjek agama sekolah-sekolah tau. Lepas tu kalau itu yang kita pegang berlopong-lopong lah amalan kita. Berlubang-lubang amalan kita. Kalau itu yang kita pegang lah. Lepas tu kita kena ada own initiative. Pergi cari surau, cari masjid, cari orang, belajar. Ni PKP surau masjid, Selangor tak buka lagi. Pergi cari kelas-kelas orang yang mengajar online. Buka kitab, ikut, follow. Moga-moga Allah bagi apa? Moga-moga Allah bagi rahmat pada kita. Dan lihat kita, usaha kita ni dengan usaha yang sangat dikasihi oleh Allah. Sebab apa? Kita akan tanya, siapa Tuhan kau? Dia tak peduli harta kita banyak mana tinggal. Malaikat muka nakir tak peduli. Dia tak nak ambil tahu pun. Siapa keturunan kita? Siapa datuk moyang kita? Dia tak peduli. Tak peduli. Dia tanya, siapa Tuhan kau? Maka orang hamba mukmin ini menjawab, Allah adalah Tuhanku. Kalau tak rasa mengharap pada Allah, kalau tak rasa hebatnya Allah atas muka bumi, tak rasa kita ni diawasi oleh Allah, kita tak rasa semua tu, mana mungkin kita boleh jawab. Sebab nak jawab ni adalah apa yang kita rasa, bukan apa yang kita hafal. Dulu guru kata, kita jawab ni adalah by practice. Maknanya kehidupan kita ni merasakan Allah itu Tuhan. Bukan dengan hafal. Kalau dengan hafal, orang dah hafal ni senang Ada 5 soalan je, banyak mana pun hafal. Tapi bukan dijawab dengan hafal. Dijawab dengan apa yang kita rasa masa kita duduk atas muka bumi. Jadi ilmunya kena tahu. Lepas tu penghayatan dia kena ada. Kepahaman dia kena cantik. Lepas tu dalam kehidupan seharian, dia amalkan apa dia tahu. Barulah dengan rahmat Allah, dia akan jawab, Allah adalah Tuhan aku. Apa lagi dia tanya? Dalam kitab kata, apa agamamu? Tanya mereka. Mereka ni siapa? Mereka ni tadi muka nakir. Jawablah orang hamba mukmin tadi. Jawabnya apa? Islam adalah agamaku. Lagi apa? Siapa orang yang diutuskan di kalangan kalian? Dan kitab tulis tanyanya lebih lanjut. Dia menjawab, dia adalah Rasulullah. Lagi satu, lalu apa ilmumu? Ujian mereka, aku membaca kitabullah, aku mempercayai dan meyakininya. Jawabnya, ini pada satu hadis. Ada satu hadis juga, dia katakan bagaimana seseorang itu bila masuk kubur aja, maka bila didudukkan, dia akan dengar, telinga dia akan dengar derap kaki orang pulang. Derap kaki orang pulang. Orang atas kubur tu balik, kaki bunyi step, tapak. Tapak kaki ni dia akan dengar. Maka malaikat dia akan tanya satu soalan yang pertama. Ni daripada hadis lain Apa yang kau katakan mengenai lelaki ini? Akan diberi satu gambaran wajah Rasulullah dalam kubur dia. Rasulullah kata jika dia orang yang beriman, dia kata Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Dia mulut dia terus jawab, aku naik saksi. Inilah Rasulullah Muhammad. Abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan pesuruh Allah. Dia terjawab itu. Maka malaikat muka nakir dia kata apa? Unzur. Dia tu tengok belah kiri. Maka kelihatanlah neraka belah kiri. Dia tengok belah kanan, belah syurga. Malaikat kata, kalau engkau tak boleh jawab, tempatmu di sini. Bila engkau boleh jawab, nanti tempatmu di sini. Ada tunjukkan bayangan syurga dalam kubur dia. Dan dalam hadis tu juga Rasulullah kata, orang tak beriman, dia kata, aku tak tahu. Siapa lelaki ni? Aku tak tahu. Maka dengan marahnya malaikat muka nangkir ni, dia kata, telinga engkau adakah telinga engkau mendengar? Dengar, dia kata. Tadi engkau dengar tak tapak kaki orang pulang? Oh, dengar, dia kata. Dia kata, kenapa engkau tak gunakan telinga engkau untuk mendengar ajaran Rasulullah atas muka bumi? Dia dah tak boleh jawab apa dah. Kenapa tak dengar ajaran Rasulullah? Kenapa tak dengar nasihat Rasulullah? Kenapa tak belajar? Itu lebih kurang maksud dia gitulah. Kenapa tak ikut arahan? Maksud dia gitulah. Dekat bumi boleh jawab lah. Sibuk, kerja, anak kecil, jaga cucu. Boleh jawab macam-macam. Balik kerja lambat, jawab macam. Duit tak ada buat dua kerja. Boleh jawab macam-macam. Untuk melindungi diri, boleh jawab. Boleh jawab macam-macam. Nanti dulu pencen belum belajar, boleh jawab macam-macam. Tapi dalam kubur, tidak ada alasan. Kenapa kau tak dengar gunakan telinga engkau? Kenapa tak gunakan telinga engkau untuk mendengar ajaran Rasulullah? Terdiamlah mayat tadi. Para malaikat ni dengan garangnya, dengan marahnya, mengambil tongkat, maka dipukul antara dua telinga dia. Ni telinga, dipukul antara dua telinga kat sini. Kenapa? Marahnya dia tidak menggunakan telinga dia untuk mendengar ajaran Rasulullah. Rasulullah dah tak ada. Tapi dia wariskan pada kita para ulama'. Dia wariskan apa? Dia wariskan ilmu, dia wariskan panduan. Rasulullah tak wariskan harta. Tak. Ulama' tak mewariskan harta pada umat dia. Tak. Tapi dia ada ilmu panduan yang menyelamatkan manusia kat dunia, kat akhirat. Maka apa yang kita perlu buat, kita kena belajar lah. Kalau tak belajar, sendiri tanggung. Sendiri tanggung. Rasulullah dah sebut dah. Kalau engkau terdorong pada kejahatan, jangan salahkan orang lain kecuali dirimu sendiri. Maka dipukullah dia antara dua telinga dia. Rasulullah kata, tahukah engkau, tongkat yang digunakan ni oleh malaikat muka nakir ni, kalau engkau ambil bawa dunia, kau hentak pada gunung, engkau akan lihat gunung itu berderai menjadi debu. Rasulullah dah kata apa ni? Kuatnya hentakan tongkat muka nakir ni. Ini dikatakan khabar-khabar ancaman. Rasulullah ni dia datang kat dunia ni, Allah lantik dia membawa khabar. Itu dikatakan iman itu mempercayai khabar. Mempercayai Rasulullah ni dan mempercayai apa yang dia bawa. Itu nama khabar. Dia bawa khabar. Kita percaya apa benda yang Rasulullah cakap ni. Kita percaya. Jadi kalaulah Rasulullah kata, engkau dengar jeritan orang yang kena pukul, kena hentak kepala dia dengan tongkat ni, kalau orang itu dibukakan suara jeritan dia, maka terdengar oleh makhluk masyriq wal maghrib. Orang di timur dunia akan dengar, orang di barat dunia akan dengar. Begitu keadaan. Begitu keadaan dia. Lepas tu kita dengar ini, dia merupakan khabar ancaman. Khabar ancaman. Kemudian ada penyeru yang berseru daripada langit. InsyaAllah nanti kita sambunglah nanti. Tanda kat situ. Lepas dia dapat jawab soalan ni, apa jadi? Kita baca tu pula. Lepas tu kita baca lepas ni pula, kalau orang itu kafir, orang tak beriman, macam mana rupa mati dia. Inilah yang terkandung dalam kitab Ziarah ke Alam Barzakh Syekh Jalaluddin As-Sayuti. InsyaAllah, semoga Allah Ta'ala beri kita faham dan dijadikan dia sebagai panduan kita
Rasulullah cerita kita perkara-perkara gaib yang kita tak tahu. Okey, mudah-mudahan. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina wa Muhammad wa ala alihi washabihi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa maaf pada semua yang sudi mendengar cara maya ni. Semoga kita dapat manfaat. Apa juga kelemahan itu adalah daripada saya. Dan saya mohon ampun dan maaf. InsyaAllah jumpa lagi. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.